memang tolong start ke tak ada minyak bang? Habis minyak je. Oh ada tapi oh serabut ah. Panggil pomen. Nak panggil pomen ni. Tak boleh jadi gini ni. Kita banyak lagi kita nak selesai baja. Aduh. Order pun banyak lagi kan. Order pun banyak lagi bang. Okey, assalamualaikum korang. Apa khabar? Bersama dengan Bang Raizu dan bersama juga partner aku, Encik Fauzi Agro. Okey, kalau mau nak tahu aku berada di Muar, di tempat kilang perprosesan baja organik. Jadi hari ini Bon ada banyak info untuk berkongsi dengan korang daripada kita proses baja, macam mana kita proses tanah, baja dan sedikit Tentang baja. Tentang baja lah Jadi sekarang ni gua ada masalah. Saya nak tali start daripada tadi ni bang. Tak apa, nanti panggil pomen. Pomen lambat sikit datang ni. Biasanya dah datang ni pasal hari Jumaat kan. Takkan saya pula nak kena bawa. Tak apa, nanti saya panggil pomen jap. Okay. Okey, terbaik ya. Okey guys. Kalau korang nak tengok, ini adalah pemprosesan terakhir di mana kita bungkus baja-baja kita. Mu nak tahu tak, walaupun manual, walaupun kita orang punya kaki tangan manual begini, tapi dia orang mampu menghasilkan 1000 beg dalam masa 8 jam. Malah nak cakap benda lah. Walaupun aku hanya cakap saja ni, tapi aku tak mampu buat macam dia orang. Ya, tadi itu benang tu, jarum dia besar mana? Bang, dekat Muar ni mana tempat pot-pot best bang? Banyak tempat bang, abang nak mana yang rack-racknya ke, yang ramai orang ke? Yalah, sebelum kita pergi ladang kat tempat timbang abang apa semua, ingat nak sembang-sembang sikit dengan abang. Sembang-sembang pengalaman. Boleh. Kan? Saya bawa abang tempat yang canggih, yang best relax ke abang. Cantik Lepak-lepak abang buat lagi kan. Buai? Bual. Oh, saya ingatkan buai. Bang, abang punya ladang ni berapa ekar? 10 ekar ada ni. Ui, 10 ekar. Ya, 10 ekar. Abang seorang ke usaha kan? Ada dengan budak-budak kerja, Ada lagi anak lah. saudara. Jadi tadi abang bawa saya berjalan-jalan tengok serai, okeylah sawit. Selain serai dengan sawit apa lagi bang? Dulu ada pokok pisang, pokok limau sambal. Limau sambal? Limau kasturi. Oh, limau kasturi. Limau kasturi. Okey. Jadi itu semua penghasilan tanaman-tanaman Tanaman abang dia. Abang memang guna baja. Gunakan baja cap mercun. Cap mercun. Okey, ikhlaslah abang tanya abang Apa yang menarik pasal baja cap mercun yang sawit abang baja cap mercun ni memang baguslah kalau kita gunakan untuk tanah-tanah yang dah sekian lama kita menggunakan tapak tu. Dia boleh menyuburkan balik lah. Dia boleh nyubur. Tanah-tanah ni. Boleh menghidupkan tanah balik lah. Gitu. Itulah kelebihan baja cap mercun ni. Selain daripada abang, peladang-peladang kat sini ramai tak guna? Kurang pasti pula. Kurang pasti ya. Kurang pasti ya. Tapi memang abang memang gunakan cap mercun lah. Berapa lama dah bang? Kalau dekat sini, kalau 20 tahun dah ada lah. 20 tahun cap mercun abang guna? Lama dah. Iya. Lagi pertama. Tu LR buat. Iyalah. Pokok limau tu aku ingat sepokok sampai 50 kilo.
Satu pokok lemon kasturi. Fuh. Bukan dah naik ke atas, semua dah patah ke bawah. Terlalu banyak buahnya. Kalau macam sawit lah bang kan. Okey, saya ni belum arif 100% pasal tanaman sawit. Tapi ramai yang cakap baja cap mercun ni dia sebenarnya rahsia untuk bagi pokok sawit, buah sawit tu cun melecun. Cun melecun lah. Memanglah. Saya ni ada 5 ekar. Kalau sebulan tu saya boleh dapat dalam 7 tan atau 8 tan. Kalau time musim 7-8 tan. Kalau time tak musim ni 6 tan maintain. Maksudnya dia tak ada melawas. Melawas Melawas tu berkurang buah. Okey. Ni sekarang kalau sekali potong saya 3 tan, 3 lebih. Dahsyat bang. Dapat untuk kebun 5 ekar. Macam baja mercun Pakai baja cap mercun lah. Ada apa campur-campur ke daripada cap mercun tu dengan Tak ada lah. memang baja mercun je dah. Kita sekali lah. Sabit apa? Sabit. Ni Bon, aku punya baja ni. Yang aku gunakan. Raya pun sendiri pun tak perasan. Ada sini. Ni. Ni bio act ni boleh ambil ke ni? Oi, boleh. Inilah baja Bon aku pakai berapa lama ni. Yalah, betul. Untuk kesawit, tanaman aku serai, pisang aku. Betul. Inilah baja yang aku gunakan ni. Saya itu satu hal bang. Abang tahu tak, sejak bila saya pergi tengok dekat kilang Abang Pozi kan, saya sendiri tengok depan mata cara dia orang menghasilkan produk ni. Terkejut saya bang, semua manual. Ya dah, staff-staff dia, packing, cara dia punya kisah semua manual bang. Sampai satu hari boleh menghasilkan 1,000 lebih baja. Laju bang. Laju. Belum lagi mesin bang. Mesin. Okey bang. So untuk saranan abang lah kepada pekebun-kebun di luar sana, apa yang abang rasa nak bagi tahu kat dia orang? Ansurkan pada pekebun ni untuk menggunakanlah baja cap mercun ni dengan kos dia yang murah, menjimatkan kita. Betul. Dengan hasil kita bertambah. Semua baja ni semua merangkumi ada akar, buah, daun, semua lengkap. Betul. Untuk satu beg baja. Ya, betul. Dia bukan apa bang. Sebenarnya ramai orang tak tahu. Baja ni dia komplit daripada segi dia untuk pembaik pulih akar, batang, daun, lepas tu hasil buah tu sendiri. Yang paling penting dia cukup ada 3 NPK. NPK. Saya rasa bertuah lah bang. Yalah. Terima kasih sebab abang sedikit kongsi inilah pengalaman abang menggunakan baja ni. Okey, jadinya macam itulah bang. Bandung kat mana boleh dapat bang? Kalau kau nak tahu Bon, bagusnya baju cap mercun ni. Memang macam ni bang. Macam ni tabur dia. Bon. Kau tengok pada daun dia ini Bon. Daun dia tebal, hijau, cantik. Itulah kualitinya baju cap mercun ni. Okay bang, nak tanya, kenapa kita baja sawit ni gap dia contoh macam pusing macam ni kan, daripada batang ke sini? Kenapa bang? Dia memang baguslah. Dia kalau yang bagus ni Bon, dia biar kat tempat dekat ni pelepah. Kat pelepah. Oh, maksudnya dia punya pelepah macam ni. Ujung pelepah, Bon. Ujung pelepah tu yang bagus. Dia kalau yang bagus lah. Itu rahsia dia cara membaja dia. Dia kalau satu beg ni, Bon, kita boleh pakai 10 pokok. 10 untuk pokok. 25 kilo. Betul-betul. Standard. Satu pokok boleh kita gunakan untuk 25 kilo. Alright. Besar juga bang. Tajam dia punya ni. Besar. Okey, bang. Apa beza dia bang kalau buah-buah sawit yang lain masuk menggunakan baja lain lah. Kalau Bon, inilah Bon. Kalau kita menggunakan baja cap mercun Bon, biji dia besar-besar Bon. Biji besar Bon. Kau tengoklah Bon ni. Minyak dia Bon cantik Bon. Macam inilah MPOB suka Bon. Kalau menggunakan baja lain dia tak cantik Bon. Tapi memang betul lah. Kalau macam ni berat ni Bon. Ni berat dekat sekitar 20 kilo ni Bon. Satu-satu tanda ni. 20 kilo. Terbaik lah. Bang, mana nak cari air Bandung bang?
Allah. Guys, sekarang aku berada di pusat pengumpulan buah sawit yang dimiliki oleh Abang Fauzi Agro. Okey. Jadi pada petang ni aku ingat aku nak sembang-sembang santai dengan Abang Fauzi sendiri. Kita tanya bagaimana selok-belok dia boleh involve dalam ni lah industri buat baja ni kan. So inilah tempat dia guys. Assalamualaikum. Bang. Salam. Oh, ada sibuk tu okey. Sibuk ke bang? Biasalah bang. Tak ada bang. Apa ni? Sekarang ni macam ni bang. Ingat nak ajak abang sembang-sembang. InsyaAllah boleh. Ini banyak orang toboh kan? Biasalah bang. Alhamdulillah lah. Ya. Mana pot kita nak sembang ni bang? Selain daripada okey abang. Ya, cari tempat kebun okey juga. Kebun ataupun depan tu rasanya boleh juga. Depan tu abang. Nampak macam okey sikit kan. Oh, nampak macam Ya kan? tak bertenaga je bang. Biasa bang. Ni berapa tan bang kalau macam ni? Kalau macam ni lebih kurang dalam 40 tan lah bang. Ni 40 tan. 40 tan. Kalau okey kalau buah-buah ni semua yang sudah ditimbang lah. Sudah ditimbang. Ni mungkin kita punya pengumpulan petang saja. Yang pagi kita dah isi dah hantar kilang terus dah. Hantar ke kilang buah ni. Ke Kat kilang. sini mana kilang ni bang? Sini kilang Muar Sawit ada. Muar sawit. Lebih kurang dalam 20 km lah daripada sini lah. Ya, bang. Jadi hari ni Bon saja nak sembang dengan abang. Kok-kok benda ni boleh jadi satu perkongsian dekat kawan-kawan Bon dan orang-orang luar sana lah. InsyaAllah boleh bang. Saya nak tanya abang, macam mana abang boleh berjinak dalam kerja-kerja ladang ni? Kemudian macam mana abang boleh build up bisnes abang daripada kecil sampai ke besar, sampai siap ada tempat penimbang pengumpulan buah besar macam ni kan? Dia ceritanya macam permulaannya lah. Kita sebelum ni pun kita memang bekerja bang. Abang memang anak peneroka ke macam mana? Kita anak orang kampung yang bekerja sawit. Oi. Kita punya Bukan seorang anak peneroka? bukan. Macam bapak saya tu memang kerja dia kerja sawit, macam potong buah. Oh ya ke? Macam kontrak lah cakap lah, kontrak potong buah lah. Mati-mati saya ingat abang ni anak peneroka ke apa? Maksudnya abang ni dulu kira seorang yang buruh ladang lah. Kerja daripada buruh ladang. Cuma macam saya pun kira lari juga. Sebab sebenarnya kita pun sekolah agama, tapi jadi berkecimpung dalam bidang sawit. Dari bidang jugalah. Dulu abang sekolah agama. Lepas tu yalah terjun dalam bidang ni kan. Nama rezeki kan. Ya. Dia tak kasar mana-mana boleh lah. So macam mana bang abang daripada mula tu boleh abang tercetus cipta baja, kemudian ada yalah sikit demi sedikit abang punya bisnes berkembang. Boleh abang kongsi sikit bang? Boleh bang. InsyaAllah. Dia gini bang, asalnya biasa ni permulaannya kita ni memang daripada satulah mula-mula cuba-cuba, suka-suka. Mula-mula kita ambil upah potong buah. Okey. Sikit-sikit lama-kelamaan nak cubalah beli lori sebuah untuk ambil buah, ambil upah pergi ke kilang. Okey. Tapi lama-lama kelamaan rasa macam best, itulah kita mohonlah lesen. Okey. Mohon lesen lah. Bila dapat lesen je, kita dah berkecimpung lah dalam bidang Yalah, orang tengah lah untuk okey. pusat pengumpulan lah. Tapi dalam masa tu kita fikir, bila kita dah menjaga banyak kebun, kita punya customer, pelanggan, perlu gunakan baja. Saya fikir, sekarang baja di pasaran harga tinggi. Sekarang kalau orang Melayu punya mindset, baja ni mahal. Tapi macam mana kita nak tukarkan mindset dia, baja ni tak ada masalah bagi dia. Jadi saya perlu menghasilkan satu baja yang rasa yang murah dan bagus. Itulah asalnya terciptanya baju organik ni. Baju organik ni. Oh, maksudnya abang berfikiran macam mana nak bantu peladang-peladang yang lain. Dia mesti ada satu kepakaran di mana satu benda ilmu khusus yang abang boleh menarik minat untuk cipta baja tu kan. Dia bukan orang kata calang-calang main ambil tanah. Lebih kurang betul tak bang? Ya betul. Ke abang ada belajar ke ataupun pergi mana-mana khusus ke?
sebenarnya minat satu lagi kita suka buat uji kaji, satu lagi kita pun ada masuk kursus 1-2 kursus lah. Bila masuk 1-2 kursus, kita pun buat uji kaji apa itu NPK, kursus apa kita gunakan sebagai NPK, apa yang kita boleh gunakan menggantikan sebagai NPK. Apa perlu kita rawat tanah selain daripada kapur. Jadi bila kita fikir-fikir, bila kita belajar daripada Google, daripada kawan-kawan, daripada kita masukkan mana-mana tempat khusus, jadinya kita perlu buatkan satu baja organik yang ada mikro. Yang ada mikro. Yang ada mikro. Maksudnya untuk memulihkan sistem tanah, untuk bagi pokok tu lebih sihat. Keseluruhan lah Ya, maksudnya. keseluruhannya gitu. Okey, bang. Macam mana abang boleh dapat idea letak lambang mercun tu? Apa kaitan mercun, bang? Dia mercun ni sebenarnya meletup. Bila kita pakai baja ni, dia akan meletup. Masuk meletup tu, buah tu akan keluar banyak. Oh, macam tu lah. Dia meletup. Simbolik dia kan? Ya, satu gambar mercun tu dia banyak kan. Dan setahu Bon, sejak Bon join abang ni, kita ada beberapa baja yang berlainan. Contoh macam BioAid, baja mercun dengan baja yang kita baru produce ni, baja yang premium fertilizer tu kan. Apa beza, bang? Dia sebenarnya banyak yang ada beza lah. Sebabnya macam cap mercun ni adalah baja yang awal kita pakai lah. Kita menggunakan EM, microbe. BioAid ni pun baja yang kedua, macam OEM. OEM, apa beza dia? OEM ni maksudnya satu kilang lain jenama. Satu kilang lain jenama. Lain jenama. Mungkin ada kelebihan lain yang dia masukkan dalam baja tu. Dalam BioAid tu. BioAid tu. Jadi sekarang ni BioAid dengan mercun dia lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama. Dia pada microbe dia lah. Ada lebih ada kurang tu je saja. Tapi memang benda tu sama dia punya fungsi dia lah. Maksudnya untuk kalau khusus untuk sawit mercun lah. Mercun lah. Better mercun lah. Yes. Kan. Kalau BioAid ni lebih kepada pokok tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok durian, buah-buahan. Macam fertilizer kita yang baja 1 kg tu, rasa-rasanya tu lebih kepada penggunaan rumah-rumah kan. Ya, yang sekiranya tu memang kita reka khas tu untuk susu rumah, untuk mereka yang baru berjinak. Jadi kita punya target memang untuk isi rumah lah. Maksudnya satu rumah, satu bungkus. Tanah LR kita tu. Itu saya terfikir, yalah tanah LR kita tu tanah, tapi dia punya kelebihan dia 7 dalam 1. Okey. Dalam masa yang sama, kalau siapa yang mengguna tanah LR kita tu 2 bulan tak perlu baja. Jadi macam mana abang boleh terfikir cipta tanah macam tu, bang? Dia sebenarnya dalam tanah tu dah ada baja, bang. Dalam tanah tu dah ada baja. Maksudnya kita cipta tu dengan keadaan tanah, dengan kita campurkan bahan-bahan yang boleh dia tahan panas, dengan supaya dia tak apa nama dia saya cakap gembur. Ya, dan masa yang sama tu kita masukkan baja sekali. Maksudnya tanah ni bila kita guna, kita tak perlu nak baja dalam masa 2-3 bulan. Jadi tanah ni bila pakai kita letak saja, tanam, tunggu hasil. Jaga air je lah. Jaga air je lah. Itu kelebihan tanah kita LR tu kan. Yang tak yang pening-pening kepada nak apa lah, nak baja lah, tak perlu. Sebenarnya nama Fauzi Agro ni dia ada tempat di certain daerah di belah pantai timur dulu lah. Saya pernah dengar cerita yang nama abang ni pernah naik suatu ketika dahulu lah. Mungkin dalam 5, 6, 7, 8 tahun yang lepas lah. Boleh abang kongsi sikit, bang? Sebenarnya macam mana abang supply ke ataupun? Sebelum ni memang kita supply satu Malaysia, bang, di pantai timur, Pahang apa semua. Memang sebulan pun kita sampai 300 tan, 400 tan. Tapi oleh kerana kita ni jauh, kita di Johor, sana di utara, ni satu kita perlukan ada ejen. Oh iyalah, betul lah. Kita mesti kena ada ejen di setiap daerah, bang kan. Itulah kita pun nak panggil Bon ni untuk bantu kita untuk market dekat kawasan Pahang. Itulah. InsyaAllah bang. Saya ni dalam proses belajar, bang, tapi insyaAllah saya akan cubalah. Itu kita pun memang harapkan wakil kita di sana kan. Boleh. Bang, berapa lori sebenarnya, bang? Keluar masuk ni semua lori abang ke? Semua lori company sini, bang. Saya tengok macam banyak dengan broza berapa ekor, berapa biji lagi. Sebenarnya keseluruhan jentera Fauzi Agro ni berapa buah, bang? Kalau keseluruhannya lebih kurang sama dengan Expo Better apa semua, dalam lebih kurang 60 hingga 70 buah lah, bang. 60 buah. Kita cukup lah, bang. Maksudnya daripada pembesaran kebun, angkat buah ke kilang, angkat buah daripada tukar rem, dan satu lagi lori rosak pun kita angkat sendiri, bang. Kita buat ada loader juga. Maksudnya semua benda daripada Fauzi juga kan. Kita tak suka bergantung pada orang lah. Maksudnya kita dia berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau macam tu staff
abang ni berapa sebenarnya? Berapa ramai? Kalau anggaran pun dalam 170 orang lebih. 170 orang lebih. Orang tempatan kita ataupun macam mana? Dia 100 tu orang tempatan, 70 import lah. Oh, yang lain tu import lah. Pakai permit lah. Biasa 70 orang tu lebih kepada ladang lah. Ya. Untuk untuk buah, untuk potong buah, Yalah. membaja. So, apa misi abang, apa saranan abang, apa matlamat abang untuk masa depan? Mungkin abang nak bagi kata sedikit dua kepada beberapa pekebun-pekebun ni. Misi saya misi saya kalau untuk pekebun ni, kita tukar mindset kita. Maksudnya daripada penggunaan baja-baja kimikal ni, kita tukarkan kepada baja organik. Untuk kita sayangilah tanah-tanah kita, jangan sampai tanah kita rosak. Yalah. Biar dia jadi alami. Maksudnya semula jadi. Kita rawat dengan sistem semula jadi. Yalah. Satu lagi pun, dia punya kosting pun taklah setinggi baja-baja kimia. Okey bang, saya sebenarnya saya dapat tahu, saya ni bukan orang sawit bang. Tapi saya dapat tahu kenapa pokok-pokok sawit kita ni kadang-kadang, yalah dia tanah tu kan bila saya datang sini tengok dia macam gersang, dia macam retak apa semua bang. Dia berbeza dengan tanah di hutan yang subur betul bang kan. Yalah, seperti sedia maklum macam peladang-peladang dulu dia campur-campur baja kan, kemikal, ada yang organik apa semua. Macam kita punya baja ni, adakah satu patus kita boleh guna tanpa kemikal ke ataupun dia ada sikit? Okey. Macam mana bang? Kalau berdasarkan pengalaman saya dalam 20 tahun bang dalam 20 tahun pengalaman saya menjaga ladang lah. Dia kedua-dua baja ni adalah sangat penting. Maksudnya kita perlu wajib untuk pakai organik dan perlu wajib untuk kimia tu tadi. Sebab kedua-dua tu adalah dia ada kelebihan yang berbeza. Dia kadang-kadang dia ada kelebihan yang berbeza. Sebab macam NPK dia ada mineral yang tinggi. NPK. Tapi kalau organik dia punya NPK rendah, tapi dia ada mikrob. Dia ada mikrob. Maksudnya apa yang contohnya kita bagi pada NPK pada pokok, pokok tak akan ambil makan. Pokok tak akan ambil makan baja tu lah. Tapi lepas 3 bulan bila kita bagi baja organik ada mikrob, mana baja-baja yang tak habis makan oleh pokok dia aktif. Mikrob tu akan aktifkan dan akan tolong bagi pokok tu makan. Support. Dia macam tu sebab tu dua-dua sangat penting. Maksudnya dua-dua memang sangat penting lah. Sangat penting. Yang sebelum ni kita pun pakai, kita kombinasikan. Kalau macam kita punya sistem sendiri, biasa setahun kita akan baja 4 kali. 3 bulan. Contohnya bulan 1 kita bagi organik 2.5 kilo. Bulan 4 kita akan bagi baja kimia. Kita ambil yang paling murah lah. Baja kimia yang paling murah yang agak dan lah. Kita bagi 2.5 kilo. Bulan 1, 4, bulan 7. Bulan 7 kita bagi baja organik balik. Dia macam tu lah. Bulan 9 atau 10 kita bagi kimia balik. Kita pusing. Kita buat setahun 2 tahun, abang tengok hasilnya macam mana. Nampak dia ada hubung kait. Dia maksudnya dia ada kerjasama jugalah. Tak semestinya penggunaan baja sawit ni kimia tu kita tolak tepi kan. Jangan. Sebab ini berdasarkan pengalaman kita lah. Maksudnya lain orang lain pengalaman, tapi kita 20 tahun kita jaga, memang itulah yang kita guna. Yang nampak hasil tu memang cantik. Bermakna rumusan dia, baja mercun abang, baja mercun kita ni dia memang support untuk, yalah, kalau orang yang asyik guna kimia dan baja yang biasa, jadi dia ada problem lah kat situ kan. Tapi bila dia guna baja mercun kita, dia boleh support juga. Saya faham. Dia lagi cantik lah. Pokok sihat, tanah sihat. Tuan kebun mesti sihat. Betul. Itu misi abang lah kan. Misi saya ni bang, saya sebenarnya tak nak lama-lama bang. Mana saya nak cari air bandung abang? Air bandung lah. Tu buah sampai. Okey bang, terima kasih untuk Abang Fauzi kerana sudi luangkan masa dengan Bon sanggup datang dari Kuantan dengan rakan-rakan ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya bukan apa. Susah juga nak dapat interview abang ni kan. Sebab orang jenis hamba. Bon dengan merendah hati menyaran dan menyeru kepada kawan-kawan khususnya yang kerja-kerja di bahagian ladang, buruh ke apa, boleh try baja kita orang ni. Baja sawit, baja buah dan lain-lain baja bang. Dia mesti try bang. Kita mesti try. Sebab apa? Kalau tak cuba kita belum tahu. Sama lah macam Bandung bang. Betul. Tak cuba tak tahu ni Bandung bang. Sejuk tak sejuk Bandung ni? Sejuk.